Dalam pertama, izinkan Nana merakamkan terima kasih kepada Bergas kerana mengundang Ana sekali lagi, dan tak jemu-jemu mengundang Ana. Okey. Terima kasih yang tidak apa orang kata tu, yang tidak tertandingnya kepada yang Ana lihat tadi, Ustaz Ahmad Syamsuddin dan juga Ustazah Fatimah, kerana mendidik Ana sehingga Ana dapat menjadi khadam kepada masyarakat Melayu Islam di Singapura ini. Okay. Maka marilah sama-sama kita mulakan presentasi pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan kupaskan satu topik, ilmu itu di dada ataupun di akal. Okay. Sebelum itu marilah sama-sama kita renung ataupun kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 2. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan bagi kita pintu hidayah, insyaAllah. Sebelum itu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi minal anbiya'i was siddiqin was syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal awliya'il muqarrabin wal kuttabil khalisin wa asatizatina wa ustazatina wal muallimina wal masyayikhina ala niyatil hidayati wal qabul wa ila hadratur rasul syai'unillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan kepada kita kitab suci Al-Quran yang tidak ada padanya sesuatu yang bingkuk. Jadi kita beruntung kerana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita, bukanlah harta, bukanlah dinar ataupun dirham, bukan tanah, akan tetapi kitab yang mengandungi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada iwajan. Iwajan ni apa? Kalau kita lihat Porsche, Porsche cantik bentuk dia, ataupun Ferrari, kereta Ferrari, ataupun yang kereta mahal-mahal lah, Rolls Royce, cantik dia punya bentuk dia. Sebab kita sebenarnya tak tahu pun performance Ferrari macam mana, kita tak tahu pun performance BMW tu macam mana, kan? Sebab sebahagian di antara kita tak tahu drive pun, kan? Tapi bila kita tengok, kita sebab apa? Sebab bentuk dia tu. Nah, iwajan ni apa? Katakan kita dah lihat kereta tu cantik dia punya bentuk dia, kemudian kita nampak satu saja dent. Dent tu apa?
lekuk, bengkok dekat kereta tu. Lepas tu kita cakap, alah, Ferrari, lepas tu ada bengkok kat situ, ada lekuk dekat situ. Sebab itulah dia iwaj. Benda macam mana punya cantik, ada satu je, sedikit saja dia punya kecelaannya, kita tak dapat nak menerima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata Al-Quran ini tak ada iwaj. Tak ada satu pun benda yang bengkok, tidak ada satu pun benda yang tersilap dalam mengengineerkan Al-Quran itu. Semuanya adalah perfect. Dan inilah yang paling penting sekali yang kita perlu pastikan kita ada ilmunya, iaitu ilmu Al-Quran. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Mekah, dia disiksa, dicaci, dimaki. Kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran, kan? Berkongsikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli Mekah, kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak stop, kan? Tak stop. Sekarang kita nak tahu apa sebenarnya yang membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan the reason, tapi dia salah satu daripada reason yang membuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah dan membuatkan para sahabat berjuang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdakwah. Okey. Jadi dalam perkongsian pada petang ini, insya-Allah kita akan perkongsikan dua benda. Sebenarnya ada 10, saya dah delete dah sebab kita cuma ada masa 20 minit aja lagi, kan. Jadi kita akan dalam masa 20 minit ini kita cuma akan berkongsikan dua perkara, iaitu konsep ilmu dan pengalaman. Ya. Kemudian baru kita akan membicarakan tentang ilmu di dada ataupun di akal. Okey. Baik, untuk membincangkan konsep ilmu dan pengalaman, sebenarnya perkara ini dikupaskan ya, ataupun telah ada dalam merata-rata di dalam Al-Quran. Okey, tapi kerana kesundukan masa kita ambil satu ayat ini, iaitu ayat 65 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apabila kita baca surah Al-Kahfi, ya, dalam ceritanya Nabi Musa alaihi salam, kita akan terjumpa ayat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Lalu mereka, siapa itu mereka? Nabi Musa dengan Fatah. Siapa nama Fatahnya? Yusha' bin Nun. Ya, Yusha' bin Nun. Jadi kita tahu cerita dia macam mana. Ceritanya adalah pada suatu hari, ya, Bani Israel ni diorang memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal yang bijaksana, akal yang, otak yang bergeliga. Jadi mereka suka nak menguji para nabi dan para rasul. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak terkecuali. Pada satu hari mereka dah buat satu skim, macam mana nak buat Nabi Musa ni terkeluar daripada umat, maksudnya daripada Bani Israel, untuk beberapa masa ni. Jadi diorang kata, okey, kita tanya Nabi Musa satu teka-teki satu hari. Jadi mereka pun berjumpa dengan Nabi Musa pada satu hari dan mereka tanyakan kepada Nabi Musa alaihissalam, agak-agak dalam kalangan kita ni semua Bani Israel, siapa yang paling pandai? Ni soalan. Wahai Nabi Musa, kalau engkau tahu, siapakah yang paling pandai? Jadi ini soalan logikal. Sebab memang mereka sendiri tahu Bani Israel diberikan satu kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut pemikiran, akal. Memang mereka ni bergeliga. Tapi mereka ada leader. Pada ketika itu Nabi Musa sebagai leader. Jadi kalau mereka ni semua pandai,
yang mengetuai mesti yang paling pandai, kan? Yang mesti yang paling pandai. Jadi bila Nabi Musa yang mengetuai mereka, yang bawa mereka menyeberang, menyelamatkan mereka daripada siksaan Firaun. Jadi Nabi Musa lah yang pandai, kan? Jadi silap Nabi Musa cakap, akulah yang paling pandai. Jadi maka turunlah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah belajar lagi. Sebab ada wa fawqa kulli zi ilmin alim. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di antara orang yang pandai ada lagi yang lagi pandai. Jadi mereka perlu mencari seorang itu. Siapakah orang itu? Abdun min ibadina. Salah seorang hamba daripada hamba-hamba. Nama dia pun tak terkeluar dekat dalam Al-Quran. Ulama kata Nabi Khidir alaihissalam. Ala kulli hal namanya tak terkeluar dekat situ. Baik. Jadi mereka terjumpa. Maka dipendekkan cerita, maka Nabi Musa dengan Fatah ni, Yusha' bin Nun, mereka keluar daripada Bani Israel itu kerana mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi Musa perlu belajar lagi mencari hamba ini. Jadi nak cari hamba ni bukan senang sebenarnya. Baik, pendekkan cerita, lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Orang kita bila bab ini dia punya fokus biasanya dekat mana? Siapa tahu? Bila bab Nabi Khidir dengan Nabi Musa ni, selalunya bila kita gunakan ayat ni, dia punya fokus mesti dekat satu perkara yang dia nak tahu. Apa dia? Ilmu laduni. Itu yang dia nak tahu. Tak ada cerita lain. Pasal apa? Sebab memang semua manusia dia mencari satu perkara, namanya kemuliaan. Dan kemuliaan itu datang apabila kita ada power. Knowledge is power. Jadi banyak-banyak knowledge yang paling powerful, orang kita kata ilmu laduni. Jadi dia terus nampak min ladunna ilma, tapi dia tak tengok yang lain. Dia terus fokus dekat firman Allah Subhanahu Wa Taala, min ladunna ilma. Dia tak tengok daripada first ayat itu, fawajada. Dia tak tengok abdan min ibadina. Dia tak tengok atainahu rahmatan minna. Dia tak tengok. Dia terus pergi dekat alamnahu min ladunna ilma. Ini yang saya nak perkongsikan pada hari ini, Kenapa perlu kita fokus daripada awal ayat itu? Kita kena lihat. Fawajada, artinya dapati, jumpa. Bererti untuk kita jumpa sesuatu, untuk kita dapati sesuatu, kita perlu berusaha. Maknanya Nabi Musa tu kena keluar daripada kaum dia kena keluar. Tahu berapa lama dia nak jumpa tu? Abdan min ibadina, berapa lama? 3 minggu perjalanan dekat padang pasir. Lepas tu nak kena patah balik, sebab dia nak kena tertinggal. Kalau kita baca balik, saya hendak berkongsi sangat surah Al-Kahfi pada hari ini. Kerana apa? Kerana sebelum saya pergi melanjutkan pelajaran di Mesir, ustaz saya, Ustaz Nur Durus punya ustaz, Ustazah Zuaina punya Ustaz Effendi selalu pesan dengan kita semua, baca surah Al-Kahfi banyak-banyak. Betul ustaz, baca surah Al-Kahfi banyak-banyak. Kenapa? Kerana memang sesuai untuk seorang pelajar, memang sesuai untuk seorang fatah, seorang pemuda. Jadi saya baca, saya ikutlah pesanan ustaz. Jadi ini di antara mutiara yang saya dapat, dan saya kongsikan. Kerana kalau kita tidak keluar, tidak mencari, kita tidak akan dapati.
Jadi ilmu ni kita perlu cari, kita perlu berusaha untuk mendapati. Dan dia bukan mudah. Sama macam proses yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita kena keluar cari. Sekarang semua dah senang, kan? Ya, orang semua nak senang. Okey, sekarang saya nak sanad, boleh tak? Sekarang dekat internet pun boleh kasih sanad. Ya, imam baca sekali saja, okey, aku ijazahkan kamu. Dah dapat ijazah. Wah, kira handal lah. Dah boleh bombat orang, dah boleh bombat orang sini. Ini salah, ustaz itu salah, ustaz ini salah, ustazah ini salah. Pasal apa? Pasal dia dah dapat ijazah. Bukan senang. Bukan macam gitu cara dia, bukan macam gitu adab-adab dia. Dan Rasulullah SAW pun nak jadi Rasul. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabani Rabbi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mendidik aku. Dah 6.25, cepatlah. Baru 5 minit punya dalam depan. Jadi kita perlu keluar daripada kita punya comfort zone. Bukan senang untuk kita mendapatkan ilmu. Okey. Dan kemudian maka kita perlu cari, kita perlu berusaha, kemudian baru kita akan jumpa, baru kita akan dapati. Okey. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung, fawajada apa? Mereka jumpa apa? Abdan min ibadina. Yang diberikan ilmu itu bukannya wazir, bukannya amir, tapi abdan min ibadina. Seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba kami. Bererti apa? Bererti orang, kalau kita hendakkan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu, kita mesti jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang saya sempat dekat sini nak quote, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan dia. Jadi kalau dia dah kenal Tuhan dia dan dia kenal diri dia, maka dia akan sedar bahawasanya dirinya tidak lain dan tidak bukan sebagai seorang hamba sahaja. Walaupun handal macam mana, walaupun alim macam mana, dia tetap seorang hamba. Maka bila dia sedar diri dia sebagai seorang hamba, maka dia akan sedar bahawasanya tujuan dia wujud dekat dalam hidup ini, dalam alam ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menjadi khadam. Untuk menjadi khadam. Khadam Allah Subhanahu Wa Taala, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pada masa yang sama, bila dia faham bahawasanya dia adalah khadam, pada ketika itu, that second, detik itu juga dia jadi khalifah. Dia paradox. Kalau kamu tak faham bahawasanya kamu seorang khadam, kamu bukan khalifah. Tak akan jadi khalifah kalau tak jadi khadam. Tak akan jadi khalifah kalau tak jadi khadam. Sayyidul qaumi khadimuhum wa saqihim akhiruhum syurban. Sayyidul qaumi khadimuhum. Ketua sesuatu kaum itu adalah khadamnya. Wa saqihim, dan orang yang memberi minum adalah orang yang paling last sekali minum. Sebab kalau dia minum dulu, orang lain mungkin ada yang tak dapat minum. Tapi orang yang nak kasih minum orang lain, dia mesti last sekali minum. Dia mesti tak boleh. Dia mesti sacrifice. Dia mesti sacrifice. Ya. Wa ibadur rahman yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini di antara ethics. Akhlak-akhlaknya orang yang sedar. Ini bukan etik seorang alim. Dia termasuk daripada etik seorang alim, tapi etik ibadur rahman. Ya. Sebab bila kita cakap kita ini hamba Allah, maknanya kita hamba Ar-Rahman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau kita jadi hamba pengasih dan hamba kepada yang penyayang, kita pun mesti ada sifat-sifat pengasih dan penyayang kepada semua orang. Macam mana kita nak serve Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak serve Allah? Ada jumpa Allah, ada dekat sini jumpa Allah. Dengar suara Allah. Touch Allah. Tak ada. Jadi kita serve Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita serve ibadillah. Kita serve Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita serve khalqillah.
Itu kita jadi servant of Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tak ada mercy, tak ada grace dekat dalam hati kita, macam mana kita nak serve orang lain? Macam mana nak senyum? So itu penting dalam diri kita untuk. Jadi kalau memang tak dididik dengan khidmah, tak akan rasa apa nama dia? Hulul ilm. Manisnya ilmu tu kita rasa bila kita jadi khadam. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah berani cakap, kalau siapa boleh ajar aku satu ilmu, aku jadi khadam kepada dia. Sebab apa? Sebab ilmu tu datang bila jadi khadam sebenarnya. Bukan saya nak suruh antum semua jadi khadam mana, tak. Tak. Ni kita bincangkan tentang apa selepas ini. Adakah apa yang antum dah dapat dekat dalam pergas itu ilmu, ataupun apa yang selepas itu bila antum khidmat kepada masyarakat itu ilmu? Ya, kalau setakat baca ni dah dapat, ni baca terus dah dapat ilmu. Dia download Ada satu kali tu bagus. Saya ajar bahasa Arab. Saya suka ajar bahasa Arab. Saya fokus. Saya cuma ajar dua benda. Saya ajar bahasa Arab ataupun Al-Quran. Bukan saya cakap saya pandai Arab dan Al-Quran. Tak. Saya suka. Okay. Jadi ada satu kali tu saya dah tulis. Saya tulis dekat whiteboard kan. Lepas tu saya cakap, saya ajar ni dekat luar lah. Dekat masjid-masjid. Jadi bila dah habis tulis, saya cakap dengan para peserta, okey, semua orang tulis ini nanti amat penting lah. Jadi orang semua ada yang tulis, ada yang tak. Tapi ada yang style. Dia keluarkan apa tau? Pakai handphone dia. Sedia gambar. Jadi saya pun rasa, bagus Tapi yang belajar pada ketika itu bukan dia. Handphone dia. Handphone dia tak perlu bahasa Arab pun. Yang perlu bahasa Arab dia untuk memahami Al-Quran. Anda saya dah banyak gambar dia dekat dalam handphone ni. Tapi bila saya tengok balik, tak ada masa. Bila kita belajar now. Sekarang inilah belajar. Dia tak ada nanti. Nanti saya akan buat homework, nanti saya akan belajar, tu semua tak ada. Halakal musawwifun. Hukama kata, halakal musawwifun. Telah binasa orang yang menanti-nantikan, melambat-lambatkan sesuatu perkara. Jadi belajar, berkhidmat adalah satu benda yang kita buat sekarang. Okey. Nah, jadi dalam diri kita mesti ada sifat kehambaan, dan pada masa yang sama mesti ada niat untuk kita serve khalqillah, serve ibadillah. Baru dekat situ Allah Subhanahu wa ta'ala natijah dia apa? Kami kurniakan. Kurnia, ni nak cakap pasal kurnia. Kurnia ni bukan kita nak cakap, saya nak apply ARS, kurniakan saya dengan ARS. Dia bukan macam itu. Kurnia ini adalah satu pemberian yang amat hebat, yang amat berharga, yang kita kalau apply pun mesti tak dapat punya, tapi ianya adalah by choice. Allah Subhanahu wa ta'ala yang choose. Sebab itu pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Kalau saya nak buat ni pasal saya nak ilmu laduni, cubalah. Perlunya ikhlas, baru kita mendapat kurnia. Sebab bila saya pergi dekat masa tu ada MABIMS, Masyarakat Agung Tidak Rasmi Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Dikatakan dekat Brunei, siapa yang masuk Islam dapat kurnia sultan. Kita pun tak tahu kurnia sultan tu apa kan. Kita punya presiden pun tak kasih kurnia. Apalagi kurnia sultan kan, kita pun tak tahu. Rupa-rupanya siapa yang dapat kurnia sultan, dia dapat zakat tiap-tiap tahun selama 10 tahun. Kat sana zakat bukan macam sebahagian negeri lah. 10,000. Itulah. So itu baru kurnia Sultan Brunei. Khalqillah.
makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kurnia Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Lebih hebat lagi. Ya. Jadi untuk mendapatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu sangat sedar bahawasanya kita ini adalah khadam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba lihat Rasulullah SAW. Apakah satu pengalaman yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW yang tidak dilalui oleh orang-orang lain, yang terakam dalam Al-Quran? Biasanya setiap perkara yang berlaku yang unik bagi seseorang Nabi itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan rakamkan. Ya, malah yang bukan Nabi pun Allah Subhanahu Wa Taala akan rakamkan kalau dia unik. Nah, seperti Sayyidatina Maryam alaihissalam, dia bukan Nabi, tapi dia unik, kan? Jadi terakam cerita dia. Nah, sekarang Rasulullah SAW, ya, di antara yang paling unik adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Ya, setelah Rasulullah itu mengalami Amul Huzni. Amul Huzni semua dah belajar kan semua. Jadi tak payah nak kena detail-detail lagi. Dah 6.35 dah. Minta maaf saya terpaksa inilah, kesian. Tapi tak apalah. Ala kulli hal, rasa macam nak pergi je Darul Ghufran. Kita sama ke atas ikut semua nak pergi ke Darul Ghufran, tapi tak boleh camping kan sekarang. Okay. Ala kulli hal, Rasulullah SAW adalah insan yang tercinta. Kita semua tahu kan, Habibullah, kan? Yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi dan cintai, yang kita pun cintai. Tapi jauhlah cinta kita dengan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Cinta kita setakat pergi majlis lawat atas Rasulullah je. Tapi cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan satu pengalaman, satu experience. Nama dia apa? Al-Isra wal Mi'raj. Cuba kita lihat, itu adalah pengalaman yang paling istimewa, pada waktu yang paling istimewa, dijalankan daripada tanah yang paling istimewa kepada tanah yang paling istimewa, tapi dipanggil nama dia apa? Subhanallazi asra bi abdihi. Bukan bi habibihi, bukan bi rasulihi, bukan bi Muhammad pun, tapi bi abdihi. Jadi bererti word abd itu adalah perkataan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala letak perkataan itu idafahkan kepada nama dia sendiri, Abdullah. Kita kalau kita sayang sangat dengan pasangan kita, dekat Facebook kita buang nama bapa kita, kita taruh nama pasangan kita. Jadi kalau katakan Rosli kahwin dengan Suzana, nama dia jadi Rosu. Katakanlah, saya tak buat macam itu. Saya punya lain nama dia. Saya cerita dengan rumah Allah. Jadi nama dia lain. Ala kulli hal, apa Allah Subhanahu Wa Taala punya sayang dengan kita, taruh Abdullah, untuk naikkan. Tapi kita apa? Tak adalah. Kita nak jadi wali Allah. Bukan salah zikir, bukan salah tak. Ini semua kita punya mind orientation kita, mental mode kita yang tak betul. Sebenarnya abad itu adalah perkataan yang paling istimewa. Cuma kita yang tak faham. Kita yang tak faham. Abdullah. Kalau nama budak tu bin Abdullah, tak nak luar nikah. Astaghfirullahaladzim. Ini semua mental mode. Betul tak? Dulu-dulu nama kawan Firdaus bin Abdullah. Kesian. Tak luar. Ini semua mental mode. Ini semua mind orientation. Macam mana benda ni dah diprogram? Itu nak ambil convention. Nanti tanya Ustaz, convention tu apa Ustaz? Tanya Ustaz Faizal. Sebenarnya abad ini adalah yang paling istimewa. Sebab itu cerita-cerita yang best. Nabi Musa belajar dengan siapa Abad.
Siapa yang Allah israqkan Abad. Kalau kita tengok semut apa nama dia? Peristiwa yang unik dalam Al-Quran, perkataan yang Allah gunakan adalah abd. Itu yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jauh di sisi kita. Jadi kita punya tugas kita nak cari ilmu adalah nak dekatkan word abad tu dengan hati kita, dan dunia jauh daripada diri kita. Sebab itu perlunya khidmat. Baru kita mendapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Knowledge adalah selepas kita berkhidmat. Selepas kita berkhidmat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr. Ini ayat yang terakhir. Yang subhanallazi asra tu ayat pertama surah Al-Isra, ayat terakhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dekat sini kita ada note yang more serious. Yakin, dekat sini sebahagian besar ulama mengatakan perlu diinterpretasikan kepada maut. Jadi interpretationnya adalah jadilah kamu hamba kepada Tuhan kamu sehingga datang kepadamu yakin, iaitu maut. Sebab apa? Sebab banyak orang suka main. Oh, aku dah yakin, aku dah tak payah solat lagi. Sebab ibadah tu untuk orang yang tak yakin je. Yakin dah datang, aku dah tak payah ibadah lagi. Ini semua orang kedai kopi punya. Kalau tak ada khidmat, jangan nak cakap ni semua. Nah, jadi tapi al-yaqin juga adalah apa yang telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Isra' dan Mi'raj, dia yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada dia. Jadi maka selepas itu tidak ada huzni. Sebab itu sebelum tu nama dia amul huzni, tapi lepas Isra' dengan Mi'raj tak. Fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran ini apa yang Allah beri khairun, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada harta dunia. Fa bidzalika falyafrahu. Maka dengan itu bergembiralah dengan Al-Quran. Jadi itu yang kita nak yakin. Yakin untuk kita. Saya pernah kasih satu motivasi dekat Masjid Al-Falah suatu hari. Jadi mereka yang ajar saya. Dia cakap, Ustaz, apa yang kita belajar daripada ini adalah Y plus H equals to YH. Saya ingat nama saya initial Yazid Saleh. Kan Y depan last kali H. Sekali tak. Saya ingat dia cakap your happiness is Yazid Saleh. Maklum manusia kan perasan. Tapi tak, dia cakap apa yang Ustaz ajar ni semua, dia cakap ada dua perkara. Yakin dengan husnuzan. Jadi Y yang pertama itu yakin, H dia husnuzan. Orang tidak akan dapat your happiness melainkan dia ada yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ada husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dia datang dengan husnuzan dulu, baru yakin akan datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kita tak akan boleh khidmat kepada cikgu, kepada guru, kepada ustaz. Tak boleh kalau tak ada husnuzan. Kalau tak ada husnuzan, siapa-siapalah, Madonna pun kita tak boleh khidmat. Tak boleh khidmat. Walaupun saya bukan suka Madonna, saya tak suka. Saya suka Taylor Swift. Madonna dah tua, tak payah. Kalau tak ada husnuzan, tidak akan ada husnul muamalah. Kalau tidak ada husnul muamalah, maka tak ada muamalah langsung. Yang ada cuma adawah. Jadi perlunya melalui setiap orang perlu melalui proses khidmat, proses tarbiyah kerana nak wujudkan husnuzan, husnul muamalah dalam mujtama' al-Islam, mujtama' al-insan. Nah, jadi perlu kepada kita ada husnuzan apabila kita menuntut ilmu. Saya kasih satu cerita lah.
Ini cerita peribadi. Saya cerita ni lepas ni mesti tak ada orang nak salam saya lagi. Cerita ni sama macam apa yang Ustaz tadi share dengan saya. Dulu kita dekat Madrasah Junaid tanya Ustazah Fatimah, kita tak boleh keluar kelas melainkan ada masmuh lahu bil khuruj. Betul tak Ustaz? Tak boleh keluar melainkan ada badge permission. Permission untuk keluar daripada kelas. Jadi kita kena ambil oral test. Ambil oral test. Habis nak kena keluar kelas kan? Jadi kena pakai badge. Badge madrasah bikin ni harta benda madrasah. This is the property of Madrasah Al-Junaid. Kena pakai pakai kan, tunggu turn. Sekali kan nak periksa, kan butterfly in the stomach. Jadi nak kena keluarkan dulu butterfly tu. Dia nak keluarkan butterfly tu, jadi minta izin dengan ustaz. Jadi ustaz cakap okey lah. Ini bukan madrasah baru tau. Ini madrasah lama punya, yang warna hijau dulu tu. Madrasah wanita punya lain, bagus. Yang lelaki punya ni, dia punya flush cuma work 2 minggu sekali je. Jadi dah butterfly pun dah keluar. Sekali bila menjalankan kewajipan, sekali terjatuh. Masuk dekat dalam. Dalam mana? Tak faham-faham. Masuk dekat dalam. Jadi lepas tu dah keluar cakap. Jadi ustaz tanya. Ustaz kan amanah kan. Ini property madrasah. Jadi dia tanya, mana badge tu? Dekat toilet dah ustaz. Habis ustaz dia baik tau. Ni saya betul sayang. Ustazah Fatimah mesti boleh guess kan. Jadi ustaz dia baik cakap, pergilah ambil. Saya pun pergi balik tu. Kita je betul-betul punya cuma ada satu je. Jadi saya pergi balik. Lama tau, dalam 5 minit saya pergi tengok tu. Saya khusus. Tak adalah, ustaz mungkin tak tahu yang badge tu masuk dekat dalam. Jadi kita jumpa ustaz lagi. Ustaz cakap, ustaz, dia bukan jatuh kat tepi ustaz, dia jatuh dekat dalam toilet. Habis saya cakap, ambil lah, tak apa. Habis saya cakap, terus pergi. Macam pasal nak ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul dan ulil amri. Dah. Kita pergi lagi tengok. Dah pergi dekat dia punya lubang tu. Tak adalah, ustaz mesti tak tahu punya. Dia mesti ingat macam jatuh kat dalam toilet tu, mesti dia ingat macam dalam toilet, bukan dalam jamban. Tu pergi jumpa ustaz, dia tak fatwa. Dia jumpa ustaz tak, dia bukan jatuh dalam toilet ustaz, dalam jamban, lubang kat dalam. Ustaz dia tak apa, ambil je. Habis tu paksa lah singkir tangan. Saya masih lagi ingat dia punya perasaan dia. Bukan perasaan dekat sini tau, dekat sini. Dia lembut. Habis macam benda bergerak. Lama dah makan. Jadi terpaksa keluarkan. Terpaksa. Dah jumpa kan? Lepas tu nak cari apa? Cari sabun Axion lah. Dengan apa? Berus Prio. Habis bulan Ramadan. Mana ada? Makcik tak buka. Tak tahulah. Jadi tapi dah jumpa jugalah. Dah lepas geledah semua kan. Habis lepas tu dah jumpa dah basuh semua. Lepas tu jumpa ustaz. Dah berpeluh-peluh semua kan. Macam tengok nak potong je tangan dia. Jumpa ustaz. Ni. Jadi ustaz tu tengok.
Ni yang jatuh kat dalam dalam hati cakap, oh, Ustaz boleh tanya lagi. Ustaz ni jatuh kat dalam saya. Tak terbayang saya Ustaz tu akan ambil juga tau dengan tangan dia. Ni dia cakap, taruh kat sini je. Tapi Ustaz tu ambil juga dengan tangan dia kan. Jadi pada saya macam cakap, oh, Ustaz ni pun honor. Dia honor kita, dia tahu memang susah. Jadi saya anggap tu sebagai test lah. Dan Alhamdulillah lah, sejak daripada hari tu kan, rasa keberkatan belajar dekat madrasah. Betul. Okay. So dia punya moral of the story. Moral of the story, kalau kita penyaga, walaupun bulan Ramadan, taruh sabun. Moral of the story adalah asatiza, mereka adalah tools. Mereka adalah tools untuk menyampaikan ilmu. Ilmu sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kita ikhlaskan diri kita untuk berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala melalui hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih berkat Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, insya-Allah. Ya. So jadi siapa tu servant? Ini saya dah kupas tadi ya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Sayyidul qaumi khadimuhum wa saqihim akhiruhum syurban. Jadi servant tu sebenarnya leader. Ya. Al-abd sebenarnya khalifah. Tapi kalau dia tak dapat accept diri dia sebagai abd, maka dia tak kenal diri dia, maka dia tak kenal Tuhan dia, maka dia tidak akan jadi khalifah. Jadi sebab itu amat penting sekali untuk kita berilmu. Dan ilmu itu ditujukan untuk beramal. Dan amalan maksudnya bukan hanya beramal pribadi, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beramal untuk khalqillah, untuk the creation of Allah Subhanahu Wa Taala, untuk semesta alam. Kerana dengan kita berkhidmat untuk hamba-hamba Allah, berkhidmat untuk semesta alam, baru kita dapat apa yang dinamakan pengalaman. Dan kita tengok semuanya datang daripada suku kata yang sama, ilm, amal, pengalaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya? Dan yang kita khidmat, yang kita mengambil ilmu, yang kita mengambil pengalaman, datang sebenarnya daripada Rabbil Alamin. Ya? Jadi ilmu itu tak cukup untuk dipelajari. Ianya perlu dialami, dan cara salah satu ataupun satu-satunya cara untuk kita alami, caranya adalah untuk kita mengamali. Dan maksud saya amal, bukan hanya amal kita praktis. Kita praktis dan serve. Dan kita praktis dan serve tu macam mana? Kita share. Kita perlu dakwah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih indah percakapannya? Mimman da'a ila Allah. Selain daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa 'amila, dia amal, dia serve others. Wa 'amila salihan. Dia serve others dengan mengamalkan amalan-amalan yang baik, yang soleh. Wa qala, dan dia berkata innani minal muslimin. Saya ini daripada kalangan orang-orang yang Islam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala puji orang-orang yang macam itu. Jadi ilmu itu akhirnya di dada atau di akal. Ilmu selalu kata, ulama selalu mengatakan al-ilmu fis sudur la fis sutur wala fil uqul. Saya nak tulis tu, copy paste kan. Jadi lupa nak anu. Jadi al-ilmu fis sudur la fis sutur wala fil uqul. Ilmu itu di dada, bukan di garisan buku dan bukan di akal. Sebab kalau kita cakap akal, komputer pun ada akal, dia ada memori.
Dia boleh tahu lebih daripada apa yang kita tahu. Tapi ulama kata tak. Al-ilmu fi sudur. Kenapa? Kerana the heart is where passion is. Sebab kalau tak ada passion, tak akan boleh kamu appreciate ilmu yang kamu dapat itu. Tak boleh. Just tak boleh. Kenapa tak boleh? Memang tak boleh ya. Formula dia macam itu. Sebab itu daripada awal dia kata Abd Ar-Rahman. Kita nak kena ada passion, baru kita boleh dapat serve. Sebab bila kita dah passionate about something, kita tak boleh stop thinking about it. We cannot stop talking about it. And all you can do is dakwah. Misalan. Kalau saya cakap Manchester tak bagus lah, siapa yang marah? Ada tak yang marah? Sini tak ada yang Manchester? Tak ada. Bagus. Siapa? Liverpool, Chelsea. Semua tak tengok bola rupanya. Bagus lah, saya pun tak tengok. Tapi there will always be something that you are passionate about, kan? That tak boleh terima kalau sekiranya orang menjatuhkan value benda tu. Sama juga dengan Rasulullah SAW, sama juga dengan para sahabat. Para sahabat, passion dia mereka adalah Rasulullah SAW. Tak boleh lihat Rasulullah SAW dikeji atau dicela atau tidak diberikan layanan yang selayaknya. Okey. Dan apabila seseorang itu passionate about something, dia akan keep on talking about it. Orang yang suka Facebook, dia cakap pasal Facebook aja. Ya, orang yang suka iPhone cakap pasal iPhone aja. Yang suka Android cakap pasal Android aja. Kan? Sebab itu the true knowledge, yang sebenar-benarnya knowledge adalah something yang we are passionate about it. Kalau belajarlah apa-apa, kalau you are not passionate about it, then dia tak akan jadi true knowledge. Dia cuma akan jadi apa? Information. Dekat sini. Dia akan store dekat memory. Dia boleh hilang. Kan? Thumb drive boleh rosak. Hard disk boleh rosak. Akal pun boleh hilang akal. Tapi tak ada orang yang cakap hilang hati. Aku hilang hati lah. Tak ada. Sakit hati ada. Ada orang hilang akal, tapi tak ada orang hilang hati. Okay? Sebab itu ilmu, the true knowledge dekat hati. Dan cara kita nak jadikan the true knowledge kita, cara kita nak jadikan information yang kita dapat tu jadi true knowledge adalah to be passionate about it. How you jadikan dia passionate about it? Kita nak kena khidmat untuk ilmu tu sendiri. Dia macam apa tau? Dia macam buah yang kita sendiri benih yang kita sendiri tanam. Kemudian kita sendiri yang jiruskan air dia. Kita sendiri yang kasih baja dia sampai dia besar. Kemudian dia mengeluarkan buah ataupun hasil. Kita very passionate about it. Pasal kita dah khidmat untuk benda ni dan ni yang hasil dia. So kita kena khidmat untuk ilmu baru kita dapat. Rasakan yang ilmu tu sebenarnya true knowledge. Kita passionate about it. Okay, jadi itu saja sebenarnya yang saya nak sampaikan, perkongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya perkongsikan itu dapat manfaat, insya-Allah. Kalau sekiranya ada perkara yang kurang elok, yang tersalah, tersilap, jijik, geli, nak muntah, itu semua datang daripada kekurangan diri saya minta maaf lah. Maka marilah sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, birahmatika nastaghis, dengan rahmatmu ya Allah kami meminta pertolongan. Wa min azabika nastajir, dan daripada azabmu ya Allah kami meminta perlindungan. Aslih lana syu'unana kullaha, perbaikilah bagi kami segala urusan kami. Perbaikilah bagi kami remaja-remaja kami. Perbaikilah bagi kami ilmu-ilmu kami. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, dan janganlah engkau biarkan kami dengan diri kami sendirian walaupun dengan sekelip mata. Wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, Allah lah sebaik-baik pembantu dan Allah lah sebaik-baik penyelamat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah yang maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna